Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hari ini kita sudah berada pada 3 Zulhijjah 1443 Hijrah, yang mana 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ni adalah hari-hari terbaik dekat dunia ini untuk melakukan amal-amal salih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Tidak ada hari-hari dekat dunia ini yang dilakukan amal salih padanya yang lebih dicintai Allah Ta'ala selain daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh kerana itu, para ulama mengatakan bahawa amal-amal ibadat yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni lebih besar pahalanya berbanding ibadat-ibadat yang kita lakukan pada hari-hari selainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa beri kita taufik untuk melakukan amal-amal salih, insya-Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, so sempena menjelang hari raya Aidul Qurban ini, maka tajuk kuliah kita pada subuh ni ialah ibrah dari peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kisah Nabi Ibrahim AS Allah Ta'ala sebut dalam pelbagai ayat dan surah di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim antara kisah Nabi yang paling banyak Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Ini tidak pelik kerana Nabi Ibrahim AS adalah salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi dan satu-satunya Nabi yang Allah Ta'ala sebut sebagai Khalilnya di dalam Al-Quran. Iaitulah gelaran kekasih Allah. Ada 2 Nabi yang mendapat gelaran Khalilullah, iaitulah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim AS. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim sebagai Khalilnya. Khalil ini maksudnya, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, adalah bentuk cinta yang paling tinggi, ya? Bentuk cinta yang paling tinggi, itulah makna daripada Khalil. So bila mana dikatakan Ibrahim Khalilullah, maknanya Ibrahim adalah seorang Nabi dan Rasul Allah yang mendapatkan cinta yang sangat tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia sekalian, antara kisah Nabi Ibrahim AS ialah berkenaan tentang pengorbanannya. Sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 dalam Al-Quran, bermula daripada ayat 99, ya. Sebenarnya dalam surah As-Saffat ni agak panjang Allah cerita tentang kisah Nabi Ibrahim, tetapi untuk tajuk perbahasan kita pada subuh ni, iaitulah ibrah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam, saya nak kongsikan kepada kita semua ayat-ayat Allah Ta'ala bermula dari ayat 99 surah As-Saffat, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Baik, Allah Ta'ala sebut pada ayat 99, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. Dan Ibrahim pula berkata, aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku, ia akan memimpinku ke jalan yang benar, ia akan memberi aku petunjuk ke jalan yang benar. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan ketahui, adalah dilahirkan di negeri Babylon, iaitulah negara Iraq sekarang. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan membesar. Dan negeri Babylon pada masa itu adalah negeri yang dipenuhi dengan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Raja yang berkuasa pada ketika itu adalah Raja Namrud, seorang raja yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Bukan sekadar mensyirikkan Allah, malah ia mengaku sebagai Tuhan. Kaumnya juga begitu. Bahkan ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pun, yang Allah Ta'ala sebut bernama Azar dalam Al-Quran, ialah seorang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim cuba berdakwah kepada mereka dengan pelbagai pendekatan, tetapi ternyata dakwah itu tak juga diterima oleh mereka. Sehingga kan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun mereka bakar, sebagaimana yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Tetapi Allah Ta'ala beri perlindungan kepadanya. Kata Allah, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk, wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Maka selepas peristiwa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertekad untuk meninggalkan negeri Babylon itu dan ingin pergi ke negeri yang lain yang memungkinkan baginya untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Ibrahim percaya kalau dia pergi ke tempat yang Allah Ta'ala redha, yang dapat dia menjalankan syariat Allah dekat situ, Allah akan beri dia petunjuk. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. Dan Ibrahim pula berkata, aku hendak meninggalkan kamu. Maksudnya dia hendak meninggalkan kaumnya, termasuklah ayahnya di negeri Babylon pada ketika itu. Inni dhahibun ila rabbi, saya pergi kepada Tuhanku. Ya, inni muhajirun ila rabbi min baladi qaumi ila haitsu atamakkanu min ibadati rabbi. Saya hendak pergi hijrah dari negeri ini ke negeri yang memungkinkan bagiku untuk beribadat kepada Allah di sana. Fa innahu sayadulluni 'alal khairi fi dini wa dunyaya. Kerana sesungguhnya Allah pasti akan memberi petunjuk kepadaku, akan memberi hidayah kepadaku dalam urusan agama dan duniaku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berdasarkan kepada ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang pertama hijrah dan uzlah. Kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, tetapi Nabi yang pertama hijrah sesungguhnya bukanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim pun meninggalkan negeri tempat kelahirannya, pergi menuju tempat yang suci, iaitulah Baitul Maqdis ataupun kawasan Palestin. Ya, Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya, meninggalkan ahli keluarganya, kerana ia lebih memilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, apa poin pengajaran yang kita ambil daripada ayat 99 surah As-Saffat ini? Yang pertama, lan ta'tikal hidayah
wa anta jalisun fi makanik. Hidayah itu tak akan datang kepadamu kalau engkau sekadar duduk diam di tempatmu. Ibrahim mengatakan pada ayat ini, inni dhahibun, sesungguhnya aku pergi. Pergi itu usaha. Pergi meninggalkan negeri tempat kelahirannya. Pergi meninggalkan ahli keluarganya, ayahnya. Sayahdin, Allah akan memberi petunjuk kepadaku, kata Ibrahim. So ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan hidayah Allah Ta'ala, kita nak dapatkan petunjuk daripada Allah Ta'ala tu, kita tak boleh sekadar duduk diam. Kita kena ada usaha. Ibrahim sahaja pergi, mesti ada usaha. Maka kita pun kena ada usaha. Hadirlah dekat majlis-majlis ilmu, ya. Pergilah berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Bacalah kitabullah. Bacalah hadis-hadis Nabi SAW. Bacalah kitab-kitab yang dikarang para ulama kita yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Mesti ada usaha. Lan ta'tikal hidayah wa anta jalisun fi makanik. Hidayah tu takkan datang kepada kita kalau kita sekadar duduk sahaja di tempat kita tu. Maka hidayah tu mesti kita jemput, mesti kita usaha supaya hidayah itu hadir kepada diri kita. Ini poin pertama. Yang kedua, daripada sini kita melihat Ibrahim alaihissalam seorang yang mengutamakan Allah daripada segala-galanya. Seorang yang mengutamakan Allah daripada segala-galanya. Siapa yang tidak cinta dengan tanah kelahirannya? Siapa yang tak cinta dengan ahli keluarganya? Semua orang cinta. Tetapi bila mana disandingkan dengan Allah, maka Allah lah yang mesti utama. Kalau tak memungkinkan bagi kita menyembah Allah di tempat kelahiran, kalau tak memungkinkan bagi kita menyembah Allah Ta'ala dalam kalangan keluarga kita, maka pilihan mestilah memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Masya Allah, ni nanti betul-betul Allah Ta'ala beri ganjaran kepadanya. Ibrahim alaihi salam meninggalkan tempat kelahirannya, negeri Babylon, Iraq, negeri yang mensyirikkan Allah. Ibrahim tinggalkan tempat itu, Allah gantikan kepadanya dua tanah suci, Baitul Maqdis dan Baitullahil Haram dekat Makkah. Ibrahim alaihi salam meninggalkan ayahnya Azar, seorang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, dan nanti Allah Ta'ala gantikan kepadanya dua orang anak yang betul-betul mentauhidkan Allah, malah menjadi Nabi dan Rasul Allah, iaitulah Ismail dan Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Maka pengajaran bagi kita, man taraka syai'an lillah, sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah. Ibrahim tinggalkan negeri Babylon kerana Allah, kerana ingin mentauhidkan Allah. Ibrahim tinggalkan ayahnya bukan kerana kebenciannya kepada ayahnya, tetapi kerana Allah. Kerana ayahnya mensyirikkan Allah, dia tinggalkan semua kerana Allah. Allah gantikan kepadanya sesuatu yang lebih baik. Maka kita dalam hidup ni pun, ya, kalau kita berani meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk itu kerana Allah, itu kita tinggalkan kerana Allah, percayalah Allah Ta'ala akan beri kita ganti yang lebih baik daripadanya. Kerja-kerja, usaha-usaha, bisnes yang haram, tinggalkan. Allah Ta'ala akan beri kita ganti yang lebih baik. Sebagaimana Allah gantikan Iraq dengan Baitul Maqdis dan Baitullahil Haram, sebagaimana Allah gantikan juga ayah Ibrahim dengan dua orang anak, Ismail dan Ishaq alaihi wassalatu wassalam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 99 surah As-Saffat ini juga memberikan pengajaran kepada kita. Kullama daqa sadruk, setiap kali dadamu sempit, idhab ila rabbik,
pergilah kamu kepada Tuhan. Kalau kita rasa dada ni sempit, masalah tu berat, dugaan ni berat, idhab ila rabbik, pergilah kamu kepada Tuhanmu sebagaimana Ibrahim pergi kepada Tuhannya. Sayahdin, Allah pasti akan beri petunjuk. Maka dalam surah At-Talaq tu Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa tu orang yang pergi kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah buat bagi dia jalan keluar daripada masalah-masalah yang ia hadapi. Allah Ta'ala yang beri. Sebelumnya kita tak nampak, sebelumnya kita tak tahu, tetapi sayahdin, Allah pasti akan beri aku petunjuk sebab aku pergi kepada Allah. Maka Allah beri kita makhraja, tempat keluar, jalan keluar daripada masalah, musibah, dugaan yang kita hadapi. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita teruskan ayat 100. Ayat 100 Allah Ta'ala berfirman, Rabbi habli minas salihin. Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung dari kalangan orang-orang yang saleh. Apabila Ibrahim meninggalkan negerinya, meninggalkan ayahnya yang tidak mahu menerima dakwah tauhid yang dia bawa, maka Ibrahim berharap sangat kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri kepadanya anak, supaya Allah Ta'ala beri kepadanya anak, dan anak ni nanti menjadi anak yang saleh, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul taat kepada Allah. Maka Ibrahim pun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terhitung daripada golongan orang-orang yang saleh. Masya Allah, ayat ni mengajarkan kepada kita, pertama, betapa penting orang tua untuk mendoakan anaknya. Bahkan sejak daripada belum ada lagi, Ibrahim mendoakan ini, membaca doa ini, belum ada Ismail lagi. Sebelum ada anak lagi, dah digalakkan mendoakan, apatah lagi dah ada. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis bahawa doa orang tua kepada anak itu makbul, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengajaran bagi kita, kita sebagai orang tua, jangan pernah bosan, jangan pernah kita berhenti daripada mendoakan anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh. Walaupun mereka mungkin dah berkeluarga, walaupun mungkin dia dah berdikari sendiri, dah besar-besar, dah ada anak mereka, tapi sebagai orang tua, jangan pernah lupakan mendoakan mereka supaya Allah jadikan mereka anak yang saleh. Itu yang paling penting, supaya Allah Ta'ala jadikan mereka anak-anak yang saleh. Kadang-kadang anak ni tak dapat kita nasihat, tak dapat kita bagi tahu, keras hati dia, tinggi ego dia. Bagaimana cara untuk menghadapinya? Sebagai orang tua, angkatlah tangan, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, Allah lah Rabb yang membolak balikkan hati. Allah Ta'ala dapat ubah hati anak kita yang keras menjadi lembut oleh kerana doa kita kepada Allah. Allah Ta'ala dapat buat anak kita menjadi anak yang saleh dari sebelumnya mungkin dia tak saleh. Ya. Maka poin pertama, sebagai orang tua, jangan pernah lupa mendoakan anak-anak kita. Kemudiannya, ayat ni, doa Nabi Ibrahim ni mengajarkan kepada kita bahawa dalam meminta anak, janganlah sekadar meminta anak, tetapi mintalah anak yang saleh. Laisal muhim ayyarzuqukallahu dzurriyyah. Perkara yang paling penting itu bukan sekadar Allah bagi engkau anak,
Sebab apa? Mohon maaf, kambing juga ada anak, lembu juga ada anak, ayam juga ada anak. Maka kita manusia ni yang paling penting tu bukan sekadar dapat anak. Al-muhim an takuna dzurriatan salihah. Yang paling penting itu adalah doakan mereka supaya menjadi anak-anak yang soleh. Bukan sekadar dapat anak. Kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang mungkin mereka belum Allah rezekikan dapat anak. Doa mereka sentiasa minta supaya dapat anak, supaya dapat anak, supaya dapat anak. Kadang-kadang terlupa mendoakannya supaya Allah beri anak yang saleh. Kadang-kadang berlaku Allah bagi anak, tetapi anak yang membawa seksa kepada kedua orang tuanya. Anak yang membawa seksa kepada kedua orang tuanya. Berapa ramai orang tua yang stres kerana anaknya. Berapa ramai orang tua yang jatuh sakit kerana perangai anaknya. Berapa ramai orang tua yang menitiskan air mata menangis oleh kerana sikap anaknya. Maka dalam meminta anak kepada Allah, janganlah kita sekadar meminta anak, tetapi mintalah anak-anak yang menjadi anak-anak yang saleh, yang dapat menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata, penyejuk hati, ya, yang menenangkan jiwa melihat mereka kerana mempunyai akhlak yang saleh, ya. Baik, doa ini juga adalah sangat baik untuk sama-sama kita doakan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku anak-anak yang saleh. Ya. Sesungguhnya tidak ada yang paling membahagiakan orang tua daripada anaknya, melainkan anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Kebahagiaan hati orang tua bukanlah terletak pada prestasi dunia anaknya. Ya, mungkin kalau anak dia ada prestasi, ada keutamaan dalam hal duniawi, dia rasa bangga juga. Tetapi kalau anak tu tak saleh, sungguh itu tidak membahagiakan. Yang paling utama tu saleh. Kalau kaya pun anak tapi tak saleh, orang tua pasti tak bahagia. Orang tua pasti tak suka melihatnya. Tetapi kalau dia saleh, maka itulah yang mengatasi segala-galanya. Bahkan anak-anak yang saleh ni adalah aset yang luar biasa dunia dan akhirat. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza matal insan, apabila manusia itu mati, inqata'a amaluhu, putuslah semua amal dia, kerana tak mungkin lagi dia untuk beramal, illa min thalathin, melainkan 3 perkara. Salah satu daripadanya waladin salih, anak yang saleh. Kalau kita meninggalkan anak yang saleh, walaupun nanti jasad kita dah terbaring di dalam tanah, ada di dalam liang lahat, hancur dimakan tanah, tetapi pahala sentiasa mengalir kepada kita. Kenapa? Oleh kerana kita dahulu mendidik anak kita, mendoakan anak kita untuk menjadi anak-anak yang saleh. Dan ternyata selepas kita meninggal dunia, ia tak pernah lupa mengangkat tangannya berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita, supaya Allah Ta'ala rahmati kita, supaya Allah Ta'ala lapangkan kubur kita dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Dalam satu hadis Nabi SAW ada bersabda, ada nanti orang di dalam syurga yang Allah Ta'ala tinggikan darjatnya. Dia pun rasa pelik sehingga akan dia bertanya kepada Allah, anna lihada, ya Allah, daripada mana ini? Kenapa darjatku ditinggikan di dalam syurga? Allah Ta'ala pun menjawab, bistighfari waladika laka. Ni semua kerana istighfar anakmu untukmu. Rupa-rupanya selepas ia meninggal dunia, anak dia tak pernah berhenti daripada mendoakan dia, meminta ampunkan dosa-dosanya kepada Allah, dan Allah Ta'ala kabulkan sehingga kan kedudukan ayah dia pun ditinggikan Allah Ta'ala di dalam syurga. Masya Allah, ya, apabila mendapat anak yang saleh ni adalah kebahagiaan yang paling besar bagi orang tua. Baik, kita teruskan ayat 101. Ayat 101 Allah Ta'ala berfirman, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, lalu kami berikan kepadanya
berita yang menggembirakan bahawa ia beroleh seorang anak yang penyabar. Masya Allah. Ternyata doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah Ta'ala, walaupun selepas masa yang panjang, sebagaimana disebut para ulama tafsir. Ulama tafsir menyatakan Allah Ta'ala kabulkan doa Ibrahim ni dapat anak itu selepas menunggu lebih kurang 86 tahun. Masa yang sangat lama. Jadi salah satu pengajaran bagi kita, jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Mungkin kita berdoa sekali dua Allah belum kabulkan, ya, tetapi itu tidak berarti Allah tidak akan mengabulkan kita. Allah tak kabulkan sekarang doa kita, itu bukan berarti Allah tak nak mengabulkan doa kita buat selama-lamanya. Kadang-kadang sengaja Allah tak kabulkan sekarang kerana Allah Ta'ala ingin memberi kita peluang untuk beribadat. Oh, kenapa beribadat? Kata Nabi SAW, intidharun, menunggu sehinggakan Allah datangkan pertolongan itu adalah satu ibadat yang sangat bernilai di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana ia memerlukan kepada kesabaran, keazaman dan sebagainya, ya. Allah Ta'ala sebut dekat sini, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami sampaikan khabar gembira kepada Ibrahim bahawa dia akan mendapat seorang anak yang halim, yang penyabar. Sungguh ayat ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Pada ayat 100 surah As-Saffat, Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku anak yang salih. Pada ayat 101 kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, kami sampaikan khabar gembira kepada Ibrahim bahawa dia akan mendapat seorang anak yang penyabar. Sepatutnya kalau kita fikir, ayat ini fabasyarnahu bighulamin salih, kami sampaikan khabar gembira kepada dia bahawa dia akan mendapat anak yang salih. Ni Allah Ta'ala sebut bighulamin halim, anak yang penyabar. Yang diminta anak yang salih, Allah Ta'ala beri jawapan, Allah kabulkan doanya dengan memberi anak yang penyabar. Kenapa begitu? Kata para ulama tafsir, anak yang saleh itu, ya, atau anak yang paling saleh itu adalah anak yang paling penyabar dengan orang tuanya. Maka Ismail alaihi salam nanti kita akan tengok selepas ini, luar biasa dia penyabar dengan orang tua dia. Hatta hendak disembelih pun leher dia, dia berkata, satajiduni insya'allahu minas sabirin, insya'allah aku akan sabar. Padahal ayah dia hendak mengorbankan nyawanya. Maka anak yang saleh itu adalah anak-anak yang penyabar. Maka kalau kita tak sabar lagi dengan orang tua kita, dengan mak ayah kita, maka sungguh kita bukan anak yang saleh. Walaupun mungkin kita bagi wang ringgit dekat dia, walaupun mungkin kita tolong dia, tetapi kalau kita tak sabar dengan dia, sungguh kita bukan anak yang saleh. Ya? Ada kadang-kadang anak-anak yang tak sabar jaga mak ayah. Mak ayah sudah berada pada usia senja, ya, tak sabar, maka ini bukan anak yang saleh. Ya. Kadang-kadang orang tua minta tolong dengan anak, ya, bagi sekali, bagi dua kali, lepas sudah tak sabar. Ini bukan anak yang saleh. Anak yang saleh itu adalah anak yang sabar. Ini ciri utama anak yang saleh, adalah anak yang sabar dengan karenah orang tua dia. Apatah lagi mereka sudah berada pada usia senja. Ya, mereka mungkin banyak perangai, sikap yang tak sesuai lagi dengan kita, tak sama pandangan kita. So kita sebagai anak, kalau ingin menjadi anak yang saleh, sabarlah dengan itu semua. Ya. Dan kalau kita sabar, syurga yang Allah Ta'ala beri ganjaran. Maka Nabi SAW bersabda,
Raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Merugi dan merugi. Siapa dia yang merugi itu? Man adraka abawaihi 'indal kibr aw ahaduhuma aw kilahuma. Orang yang masih diberi Allah kesempatan dia berjumpa dengan kedua orang tua dia atau salah satu daripadanya ketika mana mereka sudah berada pada usia senja, lam yadkhulil jannah, tetapi dia tak masuk syurga oleh kerana dia tak berbakti kepada mereka. Ya, maka anak yang saleh itu ialah anak yang penyabar. Baik, kita teruskan ayat 102. Pada ayat 102 Allah Ta'ala sebut, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Maka ketika anaknya sampai kepada peringkat yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Ibrahim pun berkata, wahai anakku, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, bahawa aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. InsyaAllah ayah akan mendapati aku dari orang-orang yang sabar, kata Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail ni dah hampir kepada usia, ketika mana Ismail sampai pada usia yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengan ayah dia, maksudnya dah berumur remaja, ya, dah boleh bekerja bersama-sama dengan ayah dia, maka Allah pun datangkan wahyu kepada Ibrahim melalui mimpinya. Satu perkara yang menarik dekat sini kita lihat, ma'ahu, besertanya. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ni, kisah Nabi Ibrahim AS ni, dekat sini Allah Ta'ala menampilkan bagaimana peranan ayah terhadap Ismail. Ismail menjadi anak yang hebat, anak yang saleh, anak yang penyabar. Itu peranan besar daripada seorang ayah. Maka apabila kita melihat Al-Quranul Karim, di sana ayah mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan hala tuju anak, dalam membentuk karakter anak. Hari ini ramai ayah yang meninggalkan peranan ini. Mereka hanya berfikir bagaimana menyediakan tempat tinggal, memberikan kenderaan, ya, dan fasiliti-fasiliti yang lainnya. Tetapi mereka tidak memberi pendidikan dengan makna atau teladan daripada diri mereka sendiri. Lebih banyak diserahkan kepada ibu. Al-Quran sebenarnya mengajarkan kepada kita, ayahlah yang mesti berperanan mendidik anak, membentuk karakter anak tu, bukan ibu tetapi ayah. Cuba lihat Luqmanul Hakim, siapa yang berperanan dekat situ? Luqman. Cuba kita lihat Ibrahim dan Ismail, siapa yang berperanan dekat situ membentuk Ismail? Ibrahim alaihissalam. Cuba lagi kita lihat Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, siapa yang membentuk mereka? Dekat situ Allah Ta'ala cerita Nabi Yaqub alaihissalam, ayah mereka. Peranan ayah sangat penting. Peranan ayah sangat penting, ya. Kemudian Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku. Panggilan ya bunayya, panggilan kasih sayang, ya. Panggilan kepada anak penuh kasih sayang. Maka kita sebagai ayah, ya, panggillah anak kita dengan panggilan kasih sayang. Jangan panggil mereka dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya. Apatah lagi dengan panggilan-panggilan yang keji, ya. Tak boleh. Panggillah mereka dengan panggilan kasih sayang.
Kalau kita ingin dipanggil anak kita dengan panggilan kasih sayang penuh penghormatan, maka panggillah mereka dengan panggilan kasih sayang juga. Sebagaimana Ibrahim sebut, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Inni ara fil manami anni adbahuka. Sesungguhnya aku bermimpi, ya, bahawa aku menyembelihmu. Mimpi para nabi juz'um minal wahyi, satu bahagian daripada wahyu. Ibrahim tahu bahawa itu adalah wahyu daripada Allah kerana dia adalah seorang nabi Allah Ta'ala. Lalu Ibrahim ceritalah kepada Ismail, bertanya, fanzur maza tara, apa pendapatmu? Cuba kau fikirkan apa pendapatmu. Ini menjadi satu, dapat kita ambil satu ibrah daripada sini. Ibrahim alaihissalam, kenapa mesti dia tanya apa pendapat anaknya? Padahal kalau kita fikir, Ibrahim tahu bahawa itu adalah perintah daripada Allah. Dan Ibrahim alaihissalam tahu bahawa ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah mutlak. Lalu kenapa Ibrahim mesti tanya kepada anaknya, fanzur maza tara? Maka antara pengajaran bagi kita daripada sini, betapa pentingnya ayah meminta pendapat kepada anak. Walaupun ayah diberi kuasa untuk ditaati oleh anak, tetapi kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita perlu bermesyuarat dengan anak-anak. Kita perlu minta apa pendapat mereka. Kenapa begitu? Supaya kita tahu bagaimana sebenarnya karakter mereka, bagaimana sebenarnya jiwa mereka. Maka ajak mereka berbincang. Cuba dengarkan pendapat mereka. Pendapat mereka ini menggambarkan bagaimana karakter mereka, bagaimana sifat mereka. Sebab itu Ibrahim tanya pada anaknya. Dan Masya Allah, ternyata anak Nabi Ibrahim ni, iaitulah Nabi Ismail alaihissalam, telah pun berjaya dididik ayahnya. Sehingga kan Ismail menjawab, ya abati f'al ma tu'mar, wahai ayahku. Ismail panggil ayah dia dengan ya abati, panggilan kasih sayang. If'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk daripada kalangan orang yang sabar. Insyaallah aku akan sabar. Pada ayat ni Ismail menyatakan insyaallah. Kenapa begitu? Kata para ulama, kerana Ismail sedar walaupun dia ingin sabar, tetapi kesabaran itu bukan sesuatu yang mudah. Sabar mudah untuk diucapkan dengan lisan kita, tapi sungguh sukar untuk diamalkan dengan sesungguhnya. Oleh kerana itulah Ismail mengatakan insya-Allah, ya. Dia tidak mengatakan satajiduni minas sabirin, tapi Ismail kata satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Kerana sabar itu bukan perkara yang mudah. Masya Allah. Dan ini kita lihat, ya, bagaimana Ismail sebagai anak yang saleh, hatta saat nyawanya diminta oleh ayahnya, dia sabar. Kita kadang-kadang baru diminta mak ayah kita sedikit harta kita, baru mak ayah kita minta sedikit masa kita, baru mak ayah kita minta sedikit bantuan kita, kita dah tak sabar. Maka sungguh jauh kita daripada kata anak yang saleh, ya. Baik, kita teruskan ayat 103. Allah Ta'ala sebut, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, ya. Akhirnya Ismail, ya, dan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam pun betul-betul berserah diri kepada Allah. Allah Ta'ala sebut falamma aslama, ya, falamma aslama, ketika mana mereka Ibrahim dan Ismail betul-betul dah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Para ulama mengatakan ayat ni dalilun ala anna Ibrahim wa Ismail alaihi salatu wassalam kana fi ghayati taslim li amrillah. Mereka ini benar-benar sangat tunduk, sangat berserah terhadap perintah Allah. Bayangkan, kita tak boleh bayangkan, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak, pasti berat di hati.
apatah lagi ni anak yang sangat disayang, yang dah ditunggu begitu lama. Ismail alaihi salam nyawanya yang akan melayang. Tetapi mereka berdua, Ismail dan Ibrahim ayahnya, berserah diri kepada Allah. Kerana ini adalah perintah Allah, apapun yang mesti dikorbankan, mereka korbankan. Inilah bentuk orang-orang yang sudah merasakan kelezatan iman. Orang-orang yang merasakan kelezatan iman itu, dia selalu mengutamakan Allah daripada segala-galanya, hatta dirinya sendiri. Dia sanggup mengorbankan cinta dia terhadap makhluk demi cinta dia kepada Allah. Dia sanggup mengorbankan jiwa dia demi Allah. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwahuma." Kita ni takkan merasakan kelazatan iman dalam jiwa kita, melainkan ada 3 perkara pada diri kita. Salah satu daripadanya, mestilah Allah dan Rasulnya yang lebih kita cintai daripada segala-galanya. Maka Ibrahim dan Ismail aslama, betul-betul berserah diri kepada Allah. Sepatutnya inilah sifat kita. Ya, kalau dah datang perintah tu, aslama, berserah diri bulat-bulat pada Allah. Ya, tak perlu membantah, tak perlu mencari helah dan sebagainya. Ini perintah daripada Allah. Ya. Jadi pada ketika itu Ibrahim alaihissalam telah pun membaringkan anaknya. Dia hendak sembelih. Muka Ismail dia letak ke tanah itu. Dia tak ingin melihat wajah ayah anaknya yang hendak disembelih. Ketika mana mereka betul-betul sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka datanglah seruan daripada Allah, ya. Pada ayat 104 Allah Ta'ala sebut, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Wa nadainahu ayya Ibrahim, serta kami menyerunya saat Ibrahim dan Ismail benar-benar sudah berserah diri untuk menjalankan perintah Allah tadi. Ibrahim sudah berserah diri untuk menyembelih anaknya. Ismail sudah berserah diri untuk disembelih dirinya oleh ayahnya. Maka datanglah seruan daripada Allah, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim," kata Allah, "qad saddaqta ar-ru'ya." Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi itu. "Inna kadzalika najzil muhsinin." Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Daripada ayat ni Allah Ta'ala seolah nak mengatakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, supaya engkau tahu, sebenarnya aku tidak menginginkan darah anakmu. Sebenarnya aku tidak inginkan jasad anakmu itu engkau sembelih. Bukan itu yang aku inginkan. Tetapi yang aku inginkan adalah engkau membenarkan, engkau betul-betul berserah terhadap perintahku." Ya. Maka melalui ayat ni para ulama mengatakan begini, la yuridullahu dima, sebenarnya Allah tidak menginginkan darah, walaki yuridu minna taslim wal yaqin, tetapi yang Allah minta kepada kita adalah bagaimana kita berserah bulat-bulat terhadap perintah Allah dan yakin terhadap perintahnya. Sama dengan ibadat korban yang akan kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sungguh Allah Ta'ala tidak inginkan darah haiwan-haiwan itu. Sungguh Allah Ta'ala tak inginkan terhadap daging-daging itu. Maka Allah sebut dalam Quran, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tak akan sampai kepada Allah darah dan dagingnya, kerana Allah tak perlukan itu. So apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwa daripada kita, keikhlasan kita, ketulusan kita, berserah diri kita kepada Allah. Itu yang sampai. Maka utamakan spirit kita dalam membuat ibadat korban ni adalah untuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ni perintah Allah. Jalankan sepenuhnya, ikhlaskan semata-mata kerana Allah. Kerana itulah yang akan sampai kepada Allah, bukan daging dan darah haiwan yang kita sembelih. Itu Allah Ta'ala sama sekali tidak perlukan daripada kita, ya. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala sebut pada ayat 106, inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Ternyata Allah Ta'ala sedang menguji Ibrahim alaihissalam, ya. Kenapa Allah Ta'ala uji Ibrahim alaihissalam begitu? Kerana Ibrahim sudah mulai cinta dengan anaknya, ya. Allah Ta'ala tak ingin cintanya terbahagi kepada anaknya. Allah Ta'ala ingin Ibrahim memurnikan cintanya kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan dia untuk menyembelih anaknya yang dia sayang. Ternyata Ibrahim lulus. Masya Allah, ya. Kadang-kadang kita ni diuji Allah dengan harta yang kita miliki, ya. Ada orang lulus saat diuji dengan amal-amal badaniah. Diperintahkan sembahyang, dia buat, ya. Diperintahkan baca Quran, dia buat. Itu semua amal badaniah. Tapi saat Allah perintahkan dia untuk beramal dengan harta dia tak lulus. Dia tak lulus. Kenapa? Dia cinta dengan harta itu, ya. Dia cinta dengan harta itu. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Maka ibadat korban ni adalah salah satu ujian bagi kita. Apakah kita mahu mengorbankan sedikit daripada harta yang Allah rezekikan kepada kita atau tidak, ya. Apakah kita mahu mengorbankannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebahagian daripada mereka berat. Kalau dia dah ambil satu bahagian, dia rasa dah cukup. Padahal harta dia begitu banyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibadat korban ni tak dihadkan satu bahagian, dua bahagian. Kalau tuan-tuan sanggup satu bahagian, bagus. Sanggup dua bahagian, bagus. Sanggup tiga bahagian, bagus. Sanggup satu ekor lembu, bagus. Sanggup dua, tiga ekor lembu, bagus. Jangan saat kita ambil satu bahagian kita rasa cukup, aku dah buat korban dah, ya. Kalau kita mampu lebih, kenapa kita tak buat, ya? Tunjukkan bahawa kita lebih mengutamakan cinta kita kepada Allah berbanding cinta kita dengan harta kita. Kemudian pada ayat 107 Allah Ta'ala sebut wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Allah gantikan saat itu. Malaikat menghantar sembelihan yang besar, kibas, kelda yang besar untuk disembelih Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala tidak menginginkan Ismail untuk disembelih. Itu hanya ujian daripada Allah Ta'ala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah nak tengok tahap mana Ibrahim betul-betul cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, ternyata Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada segala-galanya, termasuklah anak yang dicintainya, yang ditunggu-tunggunya, didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah gantikan kepadanya dengan seekor binatang sembelihan yang besar untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ganti kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sahaja kuliah kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dapat kita ambil ibrah, pengajaran-pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang tadi. Mudah-mudahan kita dapat menjadi ayah seperti Ibrahim, dan mudah-mudahan kita dapat menjadikan anak-anak kita seperti Ibrahim menjadikan Ismail alaihi wassalatu wassalam, seorang ayah dan anak yang betul-betul mengutamakan Allah daripada segala-galanya, bahkan daripada dirinya, daripada anaknya, daripada hartanya, ya. Dan terakhir ayat 107 ni mengajarkan kepada kita, kata Allah Ta'ala wa fadainahu bidhibhin azim, kami tebus dia dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Sungguh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang tuan-tuan dan puan-puan korbankan, ya, buat korban ni tak akan mengurangkan harta kita. Percayalah, Allah akan beri tebusan yang lebih baik daripada situ. Percayalah, insya-Allah kita akan dapatkan itu apabila nanti kita dah berjumpa dengan Allah Ta'ala.
Itu saja kuliah kita pada subuh ni, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.